Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang Asma'ul Isyarah. Okey, tajuk qawaid dalam Ad-Darsu Ar-Rabi' muka surat 50, safhah khamsuna. Okey, baiklah. Apa yang dimaksudkan dengan Asma'ul Isyarah? Asma'ul Isyarah ini adalah kata nama tunjuk. Okey, Asma'ul Isyarah ataupun kita sebut isim isyarah ini adalah kata nama tunjuk. Okey, baiklah. Kata nama tunjuk dalam bahasa Arab terbahagi kepada dua. Okey, yang pertama lil kharibi dan yang kedua lil ba'idi. Okey, ingat isim isyarah ataupun asma'ul isyarah, kata nama tunjuk, terbahagi kepada qarib dan juga ba'id. Okey, apa beza qarib dan ba'id ini? Okey, lil qarib maksudnya kata nama tunjuk itu adalah untuk objek yang dekat. Okey, manakala lil ba'id adalah untuk kita tunjuk objek yang jauh. Okey, lil qarib tunjuk objek dekat untuk dekat dan lil ba'id untuk jauh. Okey. Dalam bahasa Melayu pun ada kata nama tunjuk ini. Okey, saya terangkan juga dalam bahasa Melayu supaya kamu lebih mudah nampak bayangan. Okey, dalam bahasa Melayu kita nak tunjukkan kepada sesuatu, tak kisahlah objek, manusia ataupun benda ataupun tempat. Okey, kalau benda tu dekat, kita akan cakap ini. Tapi kalau benda tu jauh, kita akan cakap itu. Okey, sama juga dalam bahasa Arab. Bila kita nak tunjuk kepada sesuatu yang dekat, kita akan guna ini. Dan bila kita nak tunjuk kepada sesuatu yang jauh, kita akan gunakan itu. Okey, faham? Okey, contohlah katakan kamu nak tunjuk handphone. Dan handphone tu ada dekat atas meja. Meja tu dekat dengan kamu. Jadi kamu akan gunakan asma'ul isyarah lil qarib. Kerana handphone itu dekat dengan kamu. Jadi kita akan cakap ini handphone. Ataupun kamu sedang memegang handphone. Jadi kamu nak tunjuk pada handphone yang kamu pegang itu, kamu akan gunakan kata tunjuk lil qarib. Dan kamu akan cakap ini handphone. Tetapi katakanlah handphone itu berada di atas meja makan dan meja makan itu jauh dengan kamu. Jadi kamu akan gunakan asma'ul isyarah lil ba'id. Dan kita akan katakan itu handphone. Okey, saya ulang. Isim isyarah adalah kata nama tunjuk terbahagi kepada dua, qarib dan ba'id. Qarib untuk tunjuk objek dekat, ba'id untuk tunjuk objek jauh. Qarib itu ini dan ba'id adalah itu. Okey, isim isyarah ba'id itu. Okey, seterusnya kita tengok kepada contoh-contoh asma al-isyarah lil qarib, iaitu kata tunjuk dekat tadi. Ada banyak contoh dalam asma'ul isyarah lil qarib. Okey. Dan asma'ul isyarah lil qarib ini terbahagi kepada dua juga. Li muzakkar dan yang kedua li muannas. Okey, li muzakkar ini untuk kita tunjukkan kepada sesuatu yang jantinanya lelaki. Dan li muannas ini untuk kita gunakan untuk tunjuk sesuatu yang jantinanya perempuan. P ini untuk perempuan. Okey, apa contoh isim isyarah lil qarib? Okey, untuk muzakkar contohnya adalah haza, hazani. Untuk muannas contohnya adalah hazihi dan hatani. Okey, manakala haulai ini kita boleh gunakan untuk kedua-dua. Maksudnya boleh guna untuk muzakkar dan juga kita boleh gunakan untuk muannas. Okey, kesemua isim isyarah ini haza, hazani, hazihi,
hatani, dan haulai. Kesemua ini maksudnya ini. Okey. Yang membezakannya adalah yang mana kita nak gunakan untuk muzakkar, yang mana kita nak gunakan untuk muannas, dan yang mana kita boleh gunakan untuk mufrad, musannah dan jamak. Maksudnya kalau objek tu 1 kita nak guna yang mana, kalau objek tu 2 kita nak guna yang mana, kalau objek tu melebihi 2 yang mana satu kita boleh gunakan. Okey, yang itu saya akan terangkan nanti. Cukuplah kamu tahu isim isyarah qarib terbahagi kepada muzakkar dan muannas. Okey, muzakkar haza, hazani, muannas hazihi, hatani dan haulai digunakan untuk muzakkar dan juga muannas. Okey, seterusnya asmaul isyarah lil ba'id. Tadi kita dah tengok contoh-contoh kata tunjuk dekat. Sekarang kita tengok contoh kata tunjuk jauh. Sama juga dia terbahagi kepada muzakkar dan juga muannas. Okey. Kata tunjuk jauh yang kita gunakan untuk muzakkar adalah zalika, zanika. Okey, kata tunjuk jauh yang kita gunakan untuk muannas iaitu perempuan iaitu tilka dan tanika. Okey, manakala ulaika kita gunakan untuk muzakkar dan juga muannas. Boleh digunakan untuk kedua-dua jantina. Okey. Jadi zalika, zanika, tilka, tanika, ulaika, kesemua ini maksudnya adalah itu kerana dia untuk menunjukkan objek yang jauh. Okey, itu saja pelajaran hari ini. Assalamualaikum.